Buletin Didik 15 Mac 2021 bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5,703 pendidik dan pengasuh institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK di Sarawak akan mendapat keutamaan menerima vaksin COVID-19. Perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Negeri itu dan akan dipanjangkan ke Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, mesyuarat majlis bersetuju untuk memohon kepada JPBN agar golongan ini diberikan keutamaan sebagai barisan hadapan dalam pemberian vaksin COVID-19. Jelas beliau lagi, pihak kementerian telah mengumpul maklumat dan data pendidik IPAKK di Sarawak. Persetujuan ini dibuat dengan mengambil kira tugas mereka yang terpaksa membuat kontak fizikal dalam membantu anak-anak melakukan aktiviti pembelajaran. Setakat ini, sebanyak 1,702 IPAKK beroperasi di Sarawak. Kira-kira 1.4 juta individu yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di aplikasi MySejahtera diminta melengkapkan pendaftaran mereka secepat mungkin. Ia bagi membolehkan tarikh temujanji diatur untuk proses vaksinasi. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, individu terbabit hanya mengesahkan nama dan nombor kad pengenalan tanpa menjawab soalan berkaitan penilaian kesihatan. Jadi saya telah minta supaya MySejahtera mengenal pasti pengguna yang tidak menjawab health assessment ini dan mereka akan terima SMS ke telefon bimbit mereka bermula petang ini untuk mengingatkan mereka bagi melengkapkan penilaian kesihatan ataupun health assessment dan memasuki alamat mereka. Alamat ini penting untuk dimasukkan sebab kita akan memberi temu janji di pusat pemberian vaksin yang paling berhampiran dengan alamat yang anda memasuki dalam MySejahtera. Tambah Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, pihaknya tidak menggunakan alamat di kad pengenalan kerana ada dalam kalangan rakyat yang tidak menetap di alamat yang tertera di kad berkenaan. Jelasnya lagi, alamat itu boleh ditukar pada bila-bila masa. Setakat ini, 5.53 juta individu telah berdaftar untuk menerima suntikan vaksin menerusi aplikasi MySejahtera, manakala 404,399 orang mendaftar di laman sesawang dan pusat panggilan. Pejabat Kesihatan Terengganu menafikan maklumat tular di media sosial kononnya berlaku penularan pandemik COVID-19 di 7 sekolah di daerah Dungun. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus berkata pihaknya tidak menerima apa-apa laporan mengenai perkara itu. Beliau meminta orang ramai hentikan penyebaran maklumat tidak benar itu kerana ia hanya akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Beberapa hari lalu, tular di media sosial kononnya berlaku penularan COVID-19 di 7 sekolah di daerah Dungun, iaitu Sekolah Kebangsaan Paka, Sekolah Kebangsaan Paka 2, Sekolah Kebangsaan Paka 3, Sekolah Kebangsaan Sura, Sekolah Kebangsaan Pulau Serai, Sekolah Kebangsaan Padang Pulut dan Sekolah Kebangsaan jenis Singkon yang dikatakan berpunca dari kaki tangan Petronas yang positif wabak berkenaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mensasarkan perkhidmatan Wi-Fi percuma boleh dinikmati di kawasan penempatan orang asli Semenanjung serta kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak bermula Oktober ini. Ia adalah inisiatif di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sebagai penyelesaian yang cepat kepada masalah kesaling hubungan. Menurut SKMM, perkhidmatan Wi-Fi itu boleh mencapai purata kelajuan 35 Mbps. Justru projek ini dibuka kepada pendaftaran bagi pemegang lesen yang berminat untuk kerja-kerja pemasangan dan penyediaan perkhidmatan capaian jalur lebar melalui satelit di beberapa lokasi di seluruh negara. SKMM dalam kenyataan hari ini memaklumkan kerja-kerja itu melibatkan 839 lokasi di Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Sabah dan Sarawak. Ia terdiri daripada kawasan terpencil yang mana penyediaan prasarana dan perkhidmatan jalur lebar mudah alih dan selular awam akan mengambil masa untuk dilaksana.
Justru perkhidmatan yang dijangka siap pada Oktober ini berfungsi sebagai penyelesaian yang cepat kepada masalah kesaling hubungan sehingga penyelesaian yang kekal dilaksanakan. Secara tidak langsung memudahkan proses pembelajaran murid-murid di kawasan luar bandar. Sebanyak 32,000 naskah buku latihan, kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa diterima Yayasan Universiti Malaysia Pahang UMP untuk diagihkan kepada 4,000 pelajar prasekolah dan sekolah rendah sekitar negeri Pahang. Sumbangan infak bernilai RM200,000 itu diterima daripada SME Corporation Malaysia. Menurut Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang UMP, Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, pihak yayasan amat menghargai sumbangan seperti ini untuk membantu pelajar sekolah di negeri Pahang khususnya di daerah Pekan. Tambah beliau, ilmu ini penting untuk memupuk perkara asas bagi anak-anak berdepan cabaran baharu pada masa akan datang kerana inilah barisan yang akan menjadi pemimpin masa hadapan. Bila kita duduk dekat rumah ni, jangan kita bazirkan masa yang ada tu. Betul tak? Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, kalau sekiranya setiap saat kita bazirkan, rugi kita. Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, ilmu tu sangat penting. Walaupun kita rasa kat rumah ni tadi kita relax dan sebagainya, kita kena atur waktu kita dengan baik. Sebab apa? Sebab ilmu tu sangat penting. Sebab dengan ilmu lah yang kita boleh amalkan. Tanpa amalan, daripada ilmu yang kita belajar tu tadi, sia-sialah kehidupan kita. Betul tak? Jadi sebab tu adik-adik, jangan kita bazirkan waktu kita. Ilmu tu sangat penting sebab daripada ilmu kita akan mendapat segala yang kita kehendaki sama ada di dunia maupun di akhirat. Kan? Jadi jangan lupa ilmu mesti kita dapatkan dan kita belajar. Walaupun mungkin kita rasa bosan, tak apa, it's okay, belajar sikit-sikit kan. Kalau rasa kita dah rasa penat sangat, berhenti sekejap dan kita pergi buat benda lain, kemudian kita belajar lagi. Lepas tu daripada ilmu tersebut dapatlah kita amalkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu tersebut. Tak kira apa subjeknya ataupun apa mata pelajarannya, kita amalkan yang sebaik mungkin yang kita boleh gunakan secara praktikal. Bersua kembali, paras air di semua empangan di seluruh negara berada pada tahap normal. Walaupun negara kini berdepan musim kemarau, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kerajaan sentiasa memantau paras air di semua empangan negara. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata, setakat ini empangan seluruh negara belum mencapai tahap membimbangkan sekaligus mampu menampung keperluan harian rakyat. Musim sekarang ni kita berhadapan dengan musim panas. Musim panas. Aduan Bekalai pada umumnya pada tahun ini Met Malaysia melaporkan keadaan kepanasan kita lebih rendah berbanding tahun lepas. Kadar kelembapan agak tinggi. Cuma kita memantau sekarang, kita dah mula aktifkan tentang majlis atau tindakan jurubu kebangsaan yang akan mesyuarat insya-Allah pada minggu depan. Dan keadaan air di dam kita alhamdulillah sebenarnya masih lagi berada pada paras yang selesa lah. Terdapat 104 empangan yang berfungsi menakung air di seluruh negara dengan 63 daripadanya berada di bawah pengurusan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Rumah Jambi di Kampung Pasir Gajah di Kemaman, Terengganu perlu diselenggara dan dibaik pulih sebagai peninggalan warisan berharga. Bangunan yang memiliki seni bina unik berkenaan perlu dijadikan lokasi tarikan pengunjung dan penggambaran filem tanpa dibiarkan usang. Rumah tradisional yang terletak kira-kira 20 km dari Bandar Cukai ini pernah menjadi ikon pelancongan di daerah Kemaman. Ia juga pernah mendapat perhatian beberapa penerbit filem untuk membuat penggambaran. Namun kini rumah berusia hampir 100 tahun yang dibina oleh Engku Haji Mahmud Jambi yang berasal dari Jambi, Sumatera, Indonesia dilihat semakin terbiar tanpa penyelenggaraan. Tinjauan mendapati rumah dibina tanpa menggunakan paku itu, sebahagian kayunya mulai reput.
Dulu Masjid Jambi ni masjid tertua di sini kan, Masjid Jamek. Jadi selepas masjid baru dibuka, jadi masjid sini pun orang tak marilah solat Jumaat. Pelancong yang saya tengok kalau dia mari pun dia mari tengok daripada bawah lah. Rumah Jambi perlu dikekalkan sebagai khazanah negara untuk tatapan generasi akan datang. Ia juga mempunyai sejarah tersendiri dan keunikan seni bina Islam, Jambi, Inggeris dan Johor serta Melayu Terengganu. Pembinaannya mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan pada tahun 1937. Dalam usaha mewujudkan platform inovasi untuk bidang seperti electrical, binaan dan mekanikal, buat para pelajar dan ahli akademik, Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Pulau Pinang menganjurkan pertandingan inovasi produk PIID 2021 peringkat antarabangsa. Sudah memasuki tahun ke-7 diadakan pertandingan itu sejajar dengan dasar kerajaan untuk mendorong aktiviti penyelidikan negara. Bertemakan Engaging and Empowering Mankind Towards Scientific Revolution, pertandingan ini dibahagikan kepada 4 kategori iaitu sekolah, universiti, pensyarah dan industri. Antara yang tidak melepaskan peluang menyertainya ialah College Vocational Batu Pahat Johor. Menurut penyelaras inovasi, Cikgu Muhammad Rohaizi Ahmad, pihaknya menyertai kategori universiti dan telah berjaya meraih 2 pingat emas, 3 pingat perak dan gangsa. Antara produk ciptaan mereka yang mendapat tempat dalam pertandingan tersebut adalah inovasi Spesipak. Dalam penghasilan inovasi Spesipak ataupun kita sebut sebagai SPARK ini adalah kita lihat di mana di Malaysia ini masih tidak ada lagi satu sistem dalam membantu golongan OKU dalam jenayah membantras parking OKU ini. Jadi tercetusnya idea ini adalah bagi membantu golongan OKU ini dalam membela nasib mereka supaya masyarakat umum akan lebih peka terhadap golongan ini. Produk inovasi yang kedua adalah Pangsos Tanpa Sentuh PSTS. Ini adalah produk ini bertujuan untuk mengurangkan sentuhan antara pelanggan di franchise makanan di kala krisis pandemik COVID-19. Pertandingan ini sudah pasti memberi pendedahan meluas kepada para peserta, khususnya pelajar kerana produk inovasi yang dihasilkan berpeluang untuk dikomersialkan di pasaran. Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD merekodkan hampir 1 juta kanak-kanak di Filipina tidak mendaftarkan diri untuk pembelajaran norma baharu ekoran akses yang terhad. Pertubuhan sama turut mendedahkan pembelajaran kanak-kanak berusia 15 tahun di negara itu kini terbantut berkaitan dengan proses membaca selain subjek matematik dan sains. Ketika ini proses pembelajaran menggunakan aplikasi Facebook Messenger. Namun rata-rata guru subjek berkaitan menzahirkan rasa gusar selain mempersoalkan praktikaliti kaedah berkenaan. As a teacher, we know the quality are declining now on the instruction, especially on the some subjects, especially subjects that require hands-on activities like science, mathematics, practice solving problems. How can we do that in the messengers? Dan jika proses pembelajaran itu tidak difahami, guru terbabit akan menerima panggilan telefon daripada murid untuk penjelasan lanjut. Masalahnya bukan sekali tetapi purata, 1,000 panggilan sehari. Forward, madami na kaming calls na nare-receive. So usually around 1,000 calls per day. So sa mga calls na iyan, marami kaming nare-resolve na concerns nila regarding their modules. Selain itu, faktor ketidakmampuan keluarga menyediakan gadget serta akses internet menyumbang kepada kerencatan pembelajaran murid. Buktinya, tidak sampai 50% daripada bilangan sesebuah kelas menyertai pembelajaran secara maya. Mahihirapan ka magsagot ng walang kasama, walang kausap. Uy, ano to, ganyan-ganyan. Kasi hindi naman po ito face-to-face, katulad ng face-to-face. Kahit may gagawin kayo, mag-uusap lang, katabi mo siya. Ganun lang po, kasi dito ngayon sa bahay, wala po .
Untuk rekod penutupan sekolah di Filipina telah berlanjutan lebih 1 tahun. Sebelum ini, Presiden Rodrigo Duterte menyuarakan ketegasan bahawa pembukaan semula sekolah hanya akan dibuat sekiranya suntikan vaksinasi diperluaskan. Di New York, Amerika Syarikat, bandaraya paling terkesan akibat COVID-19 memberi penghormatan bagi memperingati lebih 30,000 yang terkorban akibat pandemik itu. Datuk Bandarja Bill de Blasio berkata, penghormatan juga perlu diberikan kepada petugas kesihatan yang disifatkannya sebagai wira meskipun berdepan ancaman sama. Wajah mangsa yang terkorban dipancarkan di Jambatan Brooklyn dalam warna hitam dan putih. Dalam satu majlis yang diadakan secara maya, de Blasio turut mengajak penduduk bandaraya berkenaan bertafakur. I ask everyone together, this whole city together, let's have a moment of silence for all those we loved and all those we lost. Beliau juga mengajak penduduk New York untuk sentiasa mengingati waktu gembira yang pernah dilalui sebelum penularan pandemik berkenaan. My dad, Francisco Juarez Garcia, passed away on April 28. To this day, I can't remember when I hugged him for the last time. It is so painful to remember, but there are so many things I will never forget. Sehingga kini negara Angka Sam itu merekodkan 534,000 kematian akibat penularan sama dengan hampir 30 juta jangkitan. Sama ada kita seorang pelajar yang kabur ataupun terlupa, kurang jelas ataupun hilang. Apa itu pemahaman kita tentang sekolah tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab proses pembelajaran akan berlaku pada perkara yang ketiga, iaitu setiap pelajar apabila kembali ke sekolah mesti tahu tentang objektif mereka ke sekolah. Kenapa kita pergi ke sekolah? Okey, kepada ibu bapa, anda masih lagi seorang frontliner kepada proses PDP di sekolah dan juga PDPR di rumah. Bersua kembali, gandingan hebat komposer Noki, Lokabi dan Ezra Kong menyaksikan lagu Gila dinobatkan sebagai juara anugerah juara lagu AJL ke-35 malam tadi. Kemenangan lagu nyanyian kakak Azraf, Lokabi dan Noki itu melayakkan mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 beserta trofi. Sangat-sangatlah tidak percaya. Mungkin ini ketentuan Allah memberi rezeki awal kepada kami. Sebab kami ini pun baru masuk mungkin kakak kali kedua, tapi Alhamdulillah, and thank you to Ezra Kong yang produce lagu ni, pencipta lagu ni, tulang belakang kepada lagu ni. Apa yang kakak hadapi seminggu sebelum hari ini macam-macam. Kakak kehilangan nenek tersayang kakak. Jadi kakak serapkan lirik tu dalam nyanyian kakak dengan emosi kakak bawa yang kakak pendam untuk kakak hadapi hari ini. Kakak keluarkan masa kakak di atas pentas. Komposer dan penyanyi Aina Abdul pula merangkul naib juara menerusi lagu semalam. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM35,000 dan trofi. Lagu Belenggu Rindu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan Wani Hasrita pula muncul pemenang tempat ketiga. Lagu hasil karya komposer Hail Husaini dan Ezra Kong itu memenangi wang tunai RM20,000 dan trofi. Kehebatan vokal dan penuh emosi penyanyi lagu Gundah, Ernie Zakri, berjaya menambat hati juri untuk menobatkan beliau sebagai pemenang vokal terbaik. Manakala persembahan terbaik milik Zizi Kirana menerusi lagu diadakan tanpa penonton di Auditorium MBS Shah Alam AJL 35 dihoskan Sherry Al-Haddad, Haziq Husni dan Awal Ashari.
Artis wanita melakar sejarah tersendiri pada anugerah Grammy yang berlangsung hari ini, antaranya Beyoncé, Billie Eilish dan Taylor Swift. Selepas menang besar tahun lalu, Eilish, 19 tahun, kali ini merangkul anugerah lagu terbaik menerusi lagu Everything I Wanted. Manakala satu lagi kemenangan adalah menerusi lagu tema James Bond, No Time to Die. Beyoncé pula melakar sejarah apabila merangkul anugerah Grammy ke-28 menerusi lagu Black Parade dalam kategori persembahan R&B terbaik. Sekaligus meletakkannya sebagai artis paling banyak memenangi anugerah dalam sejarah acara berprestij ini. Ia termasuk lagu dan persembahan rap terbaik bersama Megan Thee Stallion. Sementara itu Taylor Swift yang memenangi album terbaik jadi wanita pertama meraih 3 kemenangan bagi kategori tersebut. Persembahan Harry Styles di pentas Grammy tahun ini juga antara yang paling dinantikan peminat. Styles menang persembahan solo pop terbaik menerusi lagu hit Watermelon Sugar. Lain-lain persembahan termasuklah daripada Dua Lipa, Swift dan BTS. Sayang sekali, kuasa besar K-pop dimiliki BTS masih belum menemukan mereka dengan kemenangan Grammys. Sebuah tasik Swiska di Colombia yang kering kontang ekorat perubahan iklim mengakhiri paparan buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir salah hormat dan salam ceria.